Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Abang Muasli Abah Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 16 Januari. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengeluarkan beberapa garis panduan SOP yang diperketatkan berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang media di Kuching memberitahu situasi wabak itu di negeri ini bertambah buruk ekoran daripada kealpaan sesetengah rakyatnya yang alpa dengan menjangkakan mereka sudah selamat. Namun sebaliknya, ketidakpatuhan masyarakat terhadap SOP yang dikeluarkan oleh JPBN telah mengundang kepada penguatkuasaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Beberapa minggu lepas, we are the role model state. Tapi sekarang, warna kita setelah a very interesting warna, merah, kuning, hijau, jingga. And that is not a good sign. And therefore, I appeal to everyone, please kerjasama. Ikut, patuhlah SOP. Ujar Datuk Ahmad Douglas lagi, JPBN tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang lebih tegas jika masih terdapat masyarakat yang ingkar akan SOP yang ditetapkan. Beliau percaya rakyat di negeri ini mampu melaksanakan tanggungjawab mereka seperti sebelum ini dan senada dengan usaha kerajaan untuk memastikan Sarawak bebas daripada pandemik COVID-19. Sejumlah 61,200 keping kelengkapan perlindung diri PPE yang diimport dari China telah tiba di Sarawak dan keutamaan akan diberikan kepada Sibu dan Miri untuk pengagihan bekalan tersebut. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini berikutan kedua-dua bahagian tersebut menyaksikan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 akhir-akhir ini. PPE berkenaan yang dihantar dalam bungkusan 1,530 kartun menerusi 3 kontena diterima Khamis lalu dan penghantarannya akan diurus oleh syarikat penghantaran barang. Menurut Datuk Seri Dr. Sim dalam laman Facebooknya, Sibu akan mendapat 17,120 keping PPE manakala Miri sebanyak 15,920 keping. PPE berkenaan juga akan diagihkan ke Hospital Umum Sarawak sebanyak 6,480 keping, Cawangan Sarawak Farmasi Logistik 10,680 keping, Kapit sebanyak 1,240 keping dan Limbang 5,120 keping. Manakala Serikit akan mendapat 1,880 keping dan Sri Aman 2,760 keping. Pelaksanaan sekatan jalan raya dan kawalan keselamatan di daerah Sebau yang turut melibatkan 7 buah rumah panjang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD berjalan lancar dan mendapat kerjasama daripada penduduk setempat. Panglima Brigade ke-31 Infanteri Brigadier Jeneral Sarman Bahrom menyatakan pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM yang turut membantu PDRM dan Rela melakukan penugasan tersebut tidak berdepan sebarang isu ketidakpatuhan. Saya lihat mereka akur dengan apa yang dilaksanakan oleh PDRM dan ATM serta Rela. Tidak ada yang melanggar sekatan yang dibuat dan harapannya agar COVID-19 ini dapat dibendung di Sebau terutamanya. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa melakukan tinjauan ke pos kawalan dan sekatan jalan raya di Sebau bersama Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili. Sementara itu, ujian calitan untuk penduduk Sebau juga telah dilakukan pada Khamis dan semalam oleh pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu dan Balai Raya Sebau Ekoran Kluster Bukit Sekubong. Bagi penduduk yang ditemui selepas melakukan ujian calitan mengakui usaha tersebut penting dalam usaha mengesan dan memutuskan rantaian COVID-19 di daerah Sebau. Masalahnya kita tidak tahu dari mana kes itu datang sebenarnya. Jadi memang perlulah swab ini untuk kita menghentikan penularan seperti ini, terutamanya di kalangan rumah-rumah panjang. Sebab mana yang berkata, tiuliah, sambung dia pergi lah tiuliah. Mungkin orang dari jauh-jauh belum dapat datang. Kluster Bukit Sekubung setakat semalam catatkan 260 individu telah disaring, 174 negatif dan 62 masih menunggu keputusan makmal. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak telah mengambil langkah-langkah perlu dalam usaha membantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri
membendung penularan COVID-19 di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidil Ismail berkata antara langkah yang diambil ialah dengan memperkasa penugasan melalui Ops Benteng di sempadan negeri. Memaklumkan perkara itu menerusi satu kenyataan media, Dato' Aidi menjelaskan usaha itu penting bagi menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan mencegah aktiviti haram seperti penyeludupan, pemerdagangan orang dan sebagainya. Ujarnya sekatan jalan raya di tempat-tempat strategik juga diadakan bagi mengesan dan menghalang pihak yang cuba atau melakukan jenayah melarikan diri dan orang dikehendaki. Mengulas lanjut, katanya pihak polis turut menangkap, menyiasat dan mengambil tindakan agresif serta berterusan terhadap parti atau ejen di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007 dan Akta Imigresen 1959-63. Perkembangan banjir di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amal Douglas Ogah Ambas merangkap pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri memaklumkan sehingga pukul 8 malam tadi seramai 4,181 penduduk terjejas masih ditempatkan di 49 pusat pemindahan sementara PPS. Ia melibatkan PPS di 4 bahagian iaitu Kuching, Semarahan, Serian dan Miri. Bahagian Kuching merekodkan jumlah tertinggi penduduk terjejas yang dipindahkan iaitu seramai orang dari 726 keluarga di 31 PPS. Ini diikuti bahagian Serian yang mencatatkan 314 orang melibatkan 105 keluarga ditempatkan di 7 PPS. Manakala di bahagian Semarahan, seramai 314 penduduk terjejas dari 105 keluarga berlindung di 7 PPS. Di bahagian Miri, 7 orang dari 1 keluarga masih berada di 1 PPS. Beliau turut menasihati penduduk yang tinggal di kawasan terdedah kepada bencana banjir untuk bersiap sedia dipindahkan sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Masyarakat juga dinasihat untuk tidak mendirikan pusat pemindahan sendiri dan berpindah ke pusat pemindahan yang telah disediakan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS adalah terhad kepada kapasiti sesebuah PPS dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu penempatan penduduk terjejas banjir di PPS adalah tidak melebihi 50% daripada kapasiti PPS berkenaan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan bahawa langkah tersebut juga bagi mengelak kesesakan berlaku di sesebuah PPS sekaligus memberi keselesaan kepada penduduk yang ditempatkan di PPS. Kita dalam pandemik COVID-19, jadi dari segi bilangannya adalah terhad kepada kapasiti. Ini dewan terbuka dan besar kapasitinya. Jadi kita tidak dari segi bilangannya tidak akan melebihi 50% daripada kapasiti. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan ke PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Sungai Tengah, Jalan Sejijak di Kuching. Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan bagi memastikan kebersihan di PPS, beliau meminta pihak berkuasa tempatan PBT untuk membekalkan tandas bergerak bagi memudahkan di PPS. Selain itu juga daripada segi kebajikan dan kesihatan penduduk terjejas di PPS, pihak kesihatan juga ditempatkan secara bergerak untuk melakukan pemeriksaan tahap kesihatan. Institusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH mengingatkan semua majikan dan pekerja supaya mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKPP 1994 serta semua undang-undang yang berkaitan pekerjaan bagi mengekang penularan COVID-19 di tempat kerja. Pengerusi NIOSH, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata pihaknya memandang serius akan penularan wabak ini khususnya di tempat kerja yang melibatkan rakyat tempatan dan warga negara asing.
Ke arah itu, Datuk Wilson berkata langkah-langkah kawalan kendiri yang ketat akan dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. NIOSH menyeru pihak majikan supaya memperhalusi semula penilaian risiko dan menambah baik prosedur kerja bagi industri berisiko tinggi seperti pekerja-pekerja yang terdedah secara langsung dengan pesakit atau pelawat yang bergejala. Tambahnya, majikan perlu bertanggungjawab dan prihatin ke atas keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Menerusi kenyataan media, Datuk Wilson berkata ini terutama kepada majikan yang menggaji pekerja asing kerana mereka perlu memastikan pekerja menjalani saringan swab test terlebih dahulu. Kemudahan tempat tinggal pekerja, penjarakan fizikal di tempat kerja dan pematuhan prosedur operasi standard juga perlu sentiasa dipantau dan dipatuhi. Pemakaian pelitup separuh muka di premis kerja dan tempat awam yang menjadi tumpuan orang ramai juga diwajibkan. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, sentiasa peka terhadap situasi banjir di kawasan masing-masing dan terus patuhi SOP COVID-19 demi keselamatan diri masyarakat dan negara. Dengan itu, saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.